membaca dan merenungkan firman-Mu. 主啊，这个时候我们要学习你的话语， Tolonglah kami supaya apa yang kami baca, kami bisa mendengarnya dengan baik dan mengertinya dengan baik. 求主你帮助我们，无论我们所念的、我们所听的，都能够明白。 Tapi terlebih itu, kami rindu bahwa kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. 也帮助我们不单单成为听者，但是我们愿意行出来。 Pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat secara pribadi untuk kami masing-masing. 特别今早，你的话语成为每个人的祝福， Kami tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. 让我们知道你的旨意，我们要施行出来。 Dan Tuhan memberikan kami kemampuan. 求主你给我们力量， Demikian juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 特别你两位仆人传 Tolong 讲的 kami 方 Tuhan 言， supaya kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, mendatangkan firman Tuhan, memberikan akan firman Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. 求主你使用来传讲你的信息，成为多人的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk kembali. 大家请坐。 Mari kita akan bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan satu tema, yaitu tantangan spiritualitas Yusuf. 我们来看一段经文哈，主题是约瑟属灵生命的挑战。 Kita akan mendasari akan renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Kejadian 39 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 从创世纪39章第6到第10节。 Kejadian 39 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 创世纪39章第6到第10节。 Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. 创世纪第39章第6到第10节，波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟原来秀雅俊美，这次以后，约瑟主人的妻以目送情给约瑟说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他的主人妻说：“看了一切家务，我主人都不知道。他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我的，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎能做这大恶，得罪神呢？”后来他天天对约瑟说，约瑟却不听从他，也不与他同寝，也不和他住一处。 Sedemikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们练神的话，思想神的话，把神的话施行在生活当中的人是有福的。 Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， tahun ini saya sudah 30 tahun ada di rumah Tuhan. 这一年呢，就是我30年在神的家里面。 Sejak pertama kali saya mengatakan, ya aku mau menjadi hamba Tuhan. 从第一次开始，我对神说，我要成为神的仆人。 Tidak terasa tahun berganti tahun. 不知不觉的一年过一年， Tahun ini adalah tahun yang ke-30. 今年呢30年了。 Saya ingat bagaimana pada waktu itu mama saya berpesan kepada saya. 我还记得当时我妈妈对我怎么说。 Pada waktu itu mama baru percaya Tuhan Yesus. 那个时候妈妈刚信主， Papa baru beberapa tahun meninggal. 爸爸刚刚过世几年。 Mama saya pesan satu kalimat. 妈妈对我说一句话： Mama tidak selalu bersama engkau. 妈妈不能够一直的陪着你， Tapi yang mama tahu bahwa Tuhan besertamu. 但是妈妈知道上帝与你同在。
Walaupun mama saya adalah mama yang sangat sederhana, 虽然我的母亲是一个非常平凡的人， kami juga berasal dari satu desa, 我们也是从一个乡下， kota yang sangat kecil, 一个很小的城市， mungkin di peta juga nggak ada. 可能在地图里面也找不到。 Kota itu menjadi terkenal karena Gunung Merapinya. 这个城市非常闻名，是因为它有莫拉比火山在那边。 Dan kota itu menjadi terkenal karena menjadi gudang tentara. 那个城市现在很有名，是因为那边有很多军队住在那边。 Waktu itu mama saya hanya berpesan seperti itu. 那个时候我妈妈只是这样跟我说一句， Karena mama saya tahu bahwa ketika saya ada di rumah mama, 因为我妈知道，当我跟她一起住的时候， saya tidak pernah merasakan apa itu kekurangan. 我不知道什么叫做缺乏。 Semua keluarga sangat melindungi saya. 那时候那个大家庭非常的保护着我， Dan semua bisa berjalan dengan apa yang saya inginkan. 以致我想要的我想的都能够实现。 Tetapi mama saya tahu bahwa ketika saya katakan, ya aku mau jadi hamba Tuhan, 但是我妈妈也知道，当我对上帝说我要成为上帝的仆人， bahwa saya akan menghadapi banyak tantangan di dalam perjalanan hidup saya. 那么我未来的生活会面到许多的困难与挑战。 Saya sangat bersyukur bahwa hari ini saya ingat bahwa pendoa saya yang paling kuat adalah mama saya. 我非常的感恩，我可以回想到一直不断的为我代求的就是我的母亲。 Perjalanan saya belum selesai. 我的路途还没有走完。 Dan anugerah Tuhan, mama diberi umur yang panjang. 上帝给我妈妈长寿。 Tahun ini mama saya umurnya 90. 我母亲今年90岁高龄。 Saya pikir, mamanya kok sudah tua banget. 可能又觉得惊讶，她母亲这么大的岁数。 Saya adalah anak imbuan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Tambahan, anak imbuan. 我是上帝最后多加一个孩子在我的家庭里面。 Saya dilahirkan ketika mama sudah ada umur. 我妈妈生我的时候，她的年纪已经老迈了。 Ketika mama sudah percaya, mama katakan ternyata kamu itu hanya titipan. 当那个时候妈妈已经信主了，她妈妈对我说：“是上帝特别把你寄托在我的家庭里面。” Tuhan titipkan kamu kepada mama dan setelah itu Tuhan ambil untuk kamu bisa melayani. 上帝把你寄在这个家庭里面，让你以后能够侍奉上帝。 Saya bisa ada sampai hari ini. 如果我能够走到今天， Saya bisa tetap melayani sampai dengan hari ini. 我能够忠心的侍奉到今天， Itu karena dukungan doa. 那是因为母亲的带导。 Dan saya tahu bagaimana ketika pertama kali melangkah dan mengatakan, ya aku mau jadi pelayan Tuhan. 我也知道，当时我对上帝说我愿意的时候，成为上帝的仆人， Perjalanan yang tidak mudah. 这是一个非常困难的路途， Pergumulan yang tidak sedikit. 非常多的挣扎。 Karena sebelumnya saya sudah punya perencanaan untuk kehidupan saya. 因为之前我自己也有为我未来的做了很多的计划， Tapi ketika Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan, 但是上帝呼召我成为一个神的仆人的时候， saya taruh semua itu di hadapan Tuhan. 我把这一切计划交在上帝的手中， Dan saya katakan, ya Tuhan, sekarang aku ada di dalam jalan-Mu. 然后我就对上帝说：“主啊，现在我走你要我走的道路。 Karena tujuan itulah, ”因为这个缘故， sampai hari ini saya selalu bisa berjalan bersama dengan Tuhan. 所以我到今天我与神同行， Karena saya tahu 因为我知道 hidup saya tidak akan pernah sia-sia. 我的生活不是没有用的， Walaupun ada susahnya, ada Si- sukanya, 可能也有快乐的时候或者痛苦的时候， tantangan datang selalu silih berganti. 有许多不同的挑战面临着我的生活。 Apa yang dulu saya alami tidak pernah saya alami hari ini. 以前所经历的，今天可能也未曾经历过。 Yang saya alami hari ini tidak pernah dulu saya alami. 今天所经历的，以前可能也没有经历过。 Tetapi saya bersyukur dan sangat bersyukur. 但是我还是不断的感恩的，非常的感恩， Ternyata Tuhan menyertai saya. 因为上帝与我同在。 Karena penyertaan itulah yang boleh memampukan saya berjalan selangkah demi selangkah sampai hari ini. 因为上帝的存在，以致我今天能够一步一步的走到今天。 Kita bersyukur juga ketika hari ini kita akan membahas, membaca, merenungkan satu tokoh, yaitu Yusuf. 那我们也非常的感恩，今天我们可以思想一个人物，就是约瑟。 Kita akan tahu sejenak, sekilas kita akan melihat siapa itu Yusuf. 我们来看一下，大概的理解一下，这个约瑟是谁呢？ Di antara kita pasti sudah mengenal siapa itu Yusuf. 我们当中的人应该理解这个约瑟。
Tapi mungkin ada beberapa jemaat yang mungkin tidak pernah mendengarnya. 可能也有些当中的会友也不知道这个是谁是约瑟 Yusuf itu siapa? 啊，这个约瑟是谁呢？ Ia adalah anak kesayangan ayahnya. 他是他父亲最疼爱的一个儿子 Siapa ayahnya Yusuf? 啊。约瑟的父亲是谁呢？ Yusuf itu anaknya Yakub. 约瑟是雅各的儿子， Yakub punya 2 istri, 雅各有2个妻子， satu Lea dan satu Rahel. 利亚与拉结 Rahel adalah istri yang sangat dicintai oleh 啊。 Yakub. 他父亲非常疼爱他的拉结，他的太太。 Setelah Yakub ini tua, 当雅各年纪老迈的时候， barulah Rahel ini melahirkan anak yang pertama yaitu Yusuf. 然后他就生了一个长子给这个雅各，就是约瑟。 Sehingga Yusuf ini sangat disayang oleh ayahnya. 以致这个他的父亲雅各非常疼爱他的儿子约瑟， Karena terlalu sayangnya sampai perlakuan Yakub itu lebih daripada saudara-saudara Yusuf. 因为他特别疼爱这个约瑟，所以把约瑟跟别的兄弟呢看着不一样。 Hal ini menimbulkan iri hati dan kecemburuan di antara saudara-saudara Yusuf ini. 以致别的兄弟就对这个约瑟感到不满。 Yusuf juga mempunyai sifat dan tingkah laku yang berbeda dengan saudara-saudaranya. 那约瑟的生活的行为呢，也跟他的兄弟们不一样 Yang lain sudah terlatih untuk menggembalakan ternak. 别的他的几个大哥呢，都已经很习惯了去把羊群牧放， Yusuf menjadi anak yang manis di rumah. 但是约瑟是成为一个娇生惯养的孩子，在家里面。 Tapi satu hal yang paling penting yang kita tahu, siapa itu Yusuf? Siapa Yusuf? 但是可能借着一些我们可以知道约瑟是什么样的一个人。 Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. 我们知道约瑟是上帝与他同在的一个人， Karena Yusuf disertai oleh Tuhan, dalam beberapa kali dikatakan Yusuf disertai oleh Tuhan. 因为经文呢不断强调上帝与约瑟同在， Sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. 以致他所做的一切都成功。 Termasuk juga ketika dia ada di rumah Potifar, dari ayat yang sudah kita baca. 甚至在波提法的家里面，我们刚才已经念了经文，他所做的一切都有很好的成就。 Potifar tidak percaya kepada Allahnya Yusuf. 波提法他虽然不相信这个我们的上帝约瑟的上帝， Tapi karena keberadaan Yusuf di dalam rumahnya, 但是因为约瑟在他的家里面， Potifar ini tahu bahwa Yusuf disertai oleh Allahnya. 那么波提法就知道上帝的约瑟的神与约瑟同在。 Karena Yusuf ini disertai oleh Allahnya, maka apa saja yang dikerjakannya itu berhasil. 因为有上帝与约瑟同在，以致约瑟所做的一切都成功。 Dan ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Tuhan ternyata juga melimpahkan berkatnya di dalam rumah itu. 当约瑟在波提法的家的时候，上帝也把祝福赐给波提法的家。 Sehingga kita melihat bahwa Yusuf yang tadinya hanya seorang budak, 所以我们看到这约瑟虽然之前只是一个奴隶， seorang budak berbeda dengan seorang pembantu yang sekarang ada di dalam rumah tangga sekitar kita. 这个奴隶呢，跟现在所谓的我们家里的那个帮佣呢是不一样的。 Seorang budak tidak ada hak untuk protes. 一个奴隶呢，没有他的权利来违抗主人的命令。 Seorang budak tidak memiliki hak apapun dalam 一 kehidupannya. 个奴隶呢，在他自己的生活里面没有任何的权利， Termasuk hak hidupnya dia tidak 包 memiliki. 括他自己的生命的生存力、权利都没有。 Bahkan ketika seseorang membeli seorang budak, 如果一个人要买一个奴隶的时候， kemudian budak ini menikah, 然后这个奴隶呢结婚， budak itu memiliki anak, 这个奴隶呢生儿养女， anaknya juga menjadi hak tuannya. 那他所生下的孩子也成为他主人的产业。 Tidak jauh beda ketika kita punya anjing, punya kucing. 跟我们所拥有的我们的小狗、小猫一样。 Ketika kita sudah beli anjing atau kucing ini, 如果我们已经买了一只狗或者一只猫， dan anjing kucing itu suatu hari punya anak, 那么这只狗有一天它生了孩子， anaknya menjadi milik kita. 狗所生的孩子也是属于我们的。 Semakin punya anak banyak, 越多生的孩子， semakin untung tuannya. 这个主人具有的产业也越多。 Dari seorang budak, Yusuf menjadi orang yang bisa dipercaya.
从一个奴隶，那么他后来得到主人的信任。 Saudaraku, itu bukan satu proses yang sangat instan. 弟兄姐妹们，这不是一个很快速的过程， Itu juga bukan satu proses yang sangat mudah. 这是一个过程，也是非常漫长困难的。 Tetapi itu bisa terjadi dalam hidup Yusuf. 但是能在约瑟的生活里面发生， Satu kuncinya. 是有一个最重要的关键， Karena Yusuf disertai oleh Tuhan. 因为上帝与约瑟同在。 Nah, saudaraku, mari kita melihat selanjutnya sekilas tentang Potifar. 我们也看看关于这个波提法。 Kita melihat siapa Potifar. 我们看这个波提法是什么样的一个人呢？ Dikatakan bahwa Potifar itu adalah kepala pengawal raja. 他是法老的内臣，是副议长。 Ada yang mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang pengawal raja, yaudah, tapi dia kepala algojo. 有的人不说他不单单是一个副议长，他乃是那些刽子手的那个团的里面的团长。 Siapapun atau predikat apapun yang disertakan di dalam diri Potifar. 无论这个波提法有什么样的一个职务， Kita bisa simpulkan bahwa dia adalah seorang yang tidak bisa dipermainkan. 我们也可以想象到他不是一个随随便便我们可以玩弄的人， Karena dia pasti adalah orang yang kaya. 他是一个很有钱财的人。 Dia bukan orang yang main-main karena dia menjadi pengawal raja. 他不是随随便便的，他是法老的一个内臣。 Bukan hanya sekedar pengawal, tapi adalah kepala pengawal raja. 他不单单只是一个内臣，也是一个副议长里面的一个就是他们的团长。 Selain kaya, dia juga memiliki pengalaman dalam hal militer. 在这个军事里面，他一定有他的经验。 Dan yang pasti, Potifar juga punya kuasa. 这个波提法他也相当有钱的人。 Kalau kita melihat kondisi Yusuf dengan kondisi Potifar, 如果我们把约瑟跟波提法做一个对比， sangat berbeda sekali. 天地之别。 Yusuf dari dusun pergi ke Mesir. 约瑟是一个小乡村被卖到埃及， Itu tanpa persiapan. 没有任何的准备， Karena satu kondisi di mana kakaknya jual dia. 就是因为他的兄弟出卖了他，把他卖给这个埃及。 Satu keadaan, satu kondisi budaya yang berbeda. 他进入一个跟他不同的文化的地方， Bahasa juga berbeda. 不同的语言。 Tetapi kita melihat bagaimana ketika dia ditempatkan di satu rumah, yaitu Potifar. 但是我们看到他刚刚进入这个波提法的家的时候， Satu keadaan yang sangat berbeda dengan keadaan dia. 跟他之前的那个环境生活是完全不一样的。 Sebelumnya mari kita akan melihat 3 fase kehidupan Yusuf. 我们也看约瑟的生活里面的3个阶段。 Kalau kita melihat kehidupan Yusuf itu bisa dibagi menjadi 3 fase. 我们看约瑟的生活能够分成3个阶段。 Fase yang pertama, 第一个阶段， lahir sampai usia 17 tahun. 从他出生到他17岁。 Bagian ini bisa dilihat di dalam Kejadian 30 sampai 37 ayat yang kedua. 从创世纪30章24到创世纪的37章第2节。 Di dalam fase ini ketika Yusuf masih dalam kondisi bersama dengan saudara-saudaranya. 这一段就是他跟他的兄弟们、他的哥哥们一起住。 Di dalam satu zona nyaman. 非常这个很好的环境。 Walaupun dia juga tahu ada perselisihan, ada perdengkian, ada iri hati di antara mereka. 虽然他跟他的哥哥们，他们之间彼此有就是说有矛盾，或者他们生活的不是很和睦。 Tetapi ada ayah yang selalu melindungi dia. 但是他的父亲是不断的保护约瑟。 Fase yang kedua, 那么第2阶段， ketika Yusuf berumur 17 tahun sampai dengan 30 tahun. 当约瑟17岁到30岁。 Dan di dalam fase inilah yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. 那么今天我们所思想的，就是在他第2个阶段17到30岁里面。 Setelah keadaan yang lebih aman, yang lebih nyaman. 之前呢，他是过着非常很好的一个生活。 Diawali ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. 后来这段开始就是他的兄弟，他的哥哥们把约瑟出卖了， Seolah-olah kehidupan Yusuf tidak terkendali. 然后约瑟的这个生活就完全改变， Dia menjadi budak, 他成为一个奴隶， dia difitnah, 他被别人冤枉， dia dipenjara, 然后被抓下入监牢， dan dilupakan. 然后别人把他遗忘掉。 Kita melihat bagaimana Yusuf dalam kesehariannya. 我们看约瑟在他的
平常的生活里面。 Kita melihat juga ternyata di dalam keadaan atau hidup Yusuf ada tantangan yang dialaminya. 我们看约瑟在他生活里面有3个挑战 Saya bagi juga ada 3 apa yang dihadapi oleh Yusuf. 约瑟所面对有3个挑战是什么呢？ Yusuf menghadapi pencobaan secara materi. 从物质来的对他的一个考验试探。 Saudaraku, kalau Yusuf bukan orang yang benar, bukan orang yang baik, bukan orang yang takut akan Tuhan, 弟兄们，如果约瑟不是一个真正敬畏上帝人的话， sangat mudah bagi dia jatuh di dalam pencobaan ini. 那么他就会很容易的跌倒在这个物质的引诱里面。 Saudaraku, kenapa? Ketika dia ada di rumah Potifar, 因为他在波提法家里的时候， semua sudah diserahkan di dalam pengaturan dia. 那波提法把一切已经交在他的手中。 Di dalam rumah ini dia punya kuasa yang besar. 在波提法的家里面，他有很大的权力， Semua ada di bawah kuasanya. 一切都在他的手下。 Yusuf katakan bahwa di dalam rumah ini Potifar tidak lebih berkuasa daripada aku. 也就是说，在这个家里面，波提法已经把一切交在他的手中， Semua sudah diserahkan kepada dia. 都交在约瑟的手中。 Kalau dia mau, 如果他有什么想 dia bisa. 他想什么，他就能够得到什么。 Pencobaan ini besar bagi dia. 这个引诱是非常的大， Tapi kita lihat bahwa Yusuf tidak jatuh dalam pencobaan ini. 但是我们看约瑟没有跌在这个引诱里面， Dia tahu bahwa di dalam rumah itu dia bisa melakukan apa saja. 他知道在这个家庭里面，他可以为所欲为， Tapi dia juga menyadari bahwa dia adalah pekerja. 但是他也真正知道他只是一个奴隶， Dia adalah pengaturnya. 他只是一个管家， Dia bukan pemiliknya. 他不是家里的主人， Dia yang mengatur semuanya. 他可以管理一切， Tapi semua itu adalah milik daripada 但是 Potifar 这一切 tuannya. 都是波提法与他家人的。 Yang kedua, 第二点， saya dengan satu kalimat katakan bahwa pencobaan yang kedua adalah pencobaan di dalam kepribadiannya. 第二个试探是关于他的品格， Karena kuasanya, 因为他的那个权利， kuasa yang dia miliki, 现在就是他主人相信他，他有那么大的权利， dia bisa menguasai orang lain. 他可以掌管别人， Dia dengan kuasanya bisa menunjukkan bahwa aku punya kekuatan. 他可以在别人面前显示他的权利。 Karena aku punya kuasa, kamu harus tunduk di 现在 bawah. 我是一个有权柄的人，你要尊敬我。 Pencobaan ini besar. 这个试探也非常的大， Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat apakah Yusuf jatuh di dalam pencobaan ini. 但是我们看约瑟有没有跌在这样的一个试探里面呢？ Sekali lagi kita melihat Omen. bahwa Yusuf bukan orang yang sewenang-wenang. 我们也看到约瑟不是一个随随便便滥用他权力的人。 Yang ketiga, 第三 pencobaan dalam bidang seks. 就是关于在这个性里面的一个试探。 Yusuf seorang yang muda. 约瑟是一个年轻人， Umur berapa ketika dia dicobai oleh istri Potifar? 被波提法的妻子试探的时候，他年纪多大呢？ Alkitab tidak mencantumkannya, 圣经没有记载， tetapi kita bisa memperkirakannya. 但是我们能够大概的一个就是我们可以猜想一下， Antara 17 sampai sebelum 30. 就是17到30岁的中间。 30 harus dipotong masa tahanan dia ketika sudah difitnah dan dijebloskan dalam penjara. 30岁要减去那个2年时间，他在监狱里面， Berarti kira-kira umur dia adalah 20-an. 大概就是20多， Karena dia di rumah Potifar itu sudah berapa lama? 就是他在波提法的家有多长时间呢？ 1 tahun, 1年、 2 tahun, 2年， atau baru 2 bulan? 或者刚刚2个月， Kita tidak tahu. 我们不知道。 Tetapi firman Tuhan katakan bahwa setiap hari, hari demi hari, istri Potifar mencobai Yusuf. 那么圣经却说，波提法的妻子每天不断的来引诱约瑟。 Kalau Yusuf ini mau tinggi hati, mau sombong, 如果约瑟他非常自高自大， ada hal yang biasa dia sombongkan. 他可以狂妄一些他的长处， Muda, 他很年轻，
dia juga dikatakan elok parasnya. 这里也说到她是秀雅俊美， Bukan hanya orang yang sebaya dengan dia yang tertarik dengan Yusuf. 不单单是跟她同年龄的人会对她有好感、喜欢她， Bahkan istri Potifar. 甚至波提法的太太。 Siapa istri Potifar? 波提法的太太是谁呢？ Dia bukan orang yang sembarangan juga. 她当然也不是一个随随便便的人， Dia istri seorang pejabat. 她是一个内层的太太。 Kalau dia mau, orang-orang di sekitarnya pasti ada orang yang juga ganteng, ada orang yang gagah. 她如果要的话，在她周围当然也有许许多多非常英俊高大的男人， Tapi dia tertarik dengan pembantunya. 但是她却喜欢上她的奴隶。 Dan kita melihat siapa istri Potifar ini. 我们也看这个波提法的妻子是什么样的人。 Saya yakin karena dia istri seorang pengawal raja. 我想她是一个法老内省的一个太太。 Istri Potifar wajahnya, perawakannya juga tidak jelek. 我们可以想象到，这个波提法的太太可能从外表她的装扮也不是丑陋的人。 Pencobaan ini ada di depan mata. 这个试探呢就在她的眼前， Dan datang silih berganti setiap hari. 而且每天不断的来诱惑她， Bukan hanya sekedar lewat. 不单单只是一次而过而已， Bukan satu kali 不 datang. 是一次过去就完了， Setiap ada kesempatan, pencobaan ini ada di depan mata. 而是每天有机会的话，这个试探就来试探她。 Bagaimana dengan sikap Yusuf? 那么约瑟的态度又是怎么样的？ Keputusan itu ada dua. 他的决定有两个选择， Satu, mau. 一个就是要， Kalau kita Tunggu. jadi Yusuf, 我们是约瑟的话， kita ambil keputusan, ya aku nuruti kemauanmu. 我们的决定是我愿意，我们愿意接受他的引诱， Pasti Yusuf ini akan diuntungkan. 这样子约瑟就有很大的好处， Seringkali rumah itu kosong. 因为家里面经常没有人， Hanya ada dia dan istri 只 Potifar. 有约瑟跟波提法的太太两个人在家里面， Dia akan mengalami banyak kemudahan di dalam rumah itu. 而在家里面他行事就非常的方便。 Pasti istri Potifar juga akan memenuhi apa yang Yusuf minta. 那么约瑟的妻子呢，也会应允约瑟向他所要求，这个波提法的妻子会应 Dia 允约 bisa 瑟对他所要 bergelimang 的， harta. 那么他就有很多的钱财， Masa depannya juga terjamin. 也会感到他未来的前途是非常的好。 Pasti istri Potifar juga akan mempromosikan supaya Yusuf ada kenaikan pangkat. 那么波提法的太太也会把约瑟推荐给她的老公，让他这个波提法后来的位置会更加的提高。 Harta terpenuhi. 他想要的钱财得到了， Secara profesi dia akan pasti ada jaminan. 在他工作的这个位置上，他可以提高， Jalan di depan dia lancar. 未来的前途非常的灿烂。 Yang kedua, 第二， menolak. 我们如果选择拒绝的话， Ketika Yusuf akan menolak, mengambil keputusan itu, 当约瑟决定要拒绝波提法太太的要求， yang jelas resikonya besar. 那么我们知道他的后果非常的大。 Dia berhadapan dengan seorang panglima raja. 他要面对的就是一个好像法老的一个军长， Dia berhadapan dengan istri Potifar 他要面对这个波提法的太太。 yang sangat berharap untuk mendapatkan Yusuf. 那个时候，他们非常想要得到这个约瑟。 Ketika Yusuf menolak, 当约瑟拒绝他们， cinta berubah menjadi kebencian. 这个他向约瑟的爱就变成了恨。 Di mana-mana seperti itu. 那这样我们也知道怎么样， Dan benar apa yang kita lihat. 我们也知道，那么后来发生了什么事 Apa yang dilakukan dan apa keputusan Yusuf. 我们也知道约瑟最后的决定，以及后来他们对约瑟所做的出来的， Satu kata, 只有一句话 tidak. 约瑟的决定就是一个不要。 Apa yang mendasari Yusuf mengatakan tidak dan menolak? 约瑟用什么理由来说不呢？ Apakah kurang pemberian secara materi? 是否他所给约瑟的物质方面还缺少吗？ Apakah Yusuf hanya sekedar takut
nanti kalau orang lain tahu bagaimana. 或者约瑟只是怕如果有被另外人知道怎么办？ Tetapi di dalam ayat yang ke-9, 但是在这第9节里面， bagian yang terakhir dari ayat 9 ini saya bacakan. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 说的我怎能做这大恶得罪神呢？ Dia bukan hanya sekedar nanti kalau orang lain tahu bagaimana. 他不是怕被别人知道， Tapi dia tahu ketika aku melakukan dosa ini aku sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. 但是他知道如果他做了这个恶，上帝知道。 Dan memang benar saudaraku, 是的， ketika dia mengambil keputusan tidak, 当他决定来拒绝的时候， kesulitan itu semakin datang dalam kehidupan dia. 那么他生活里面就有更多的困难临到 Dia 他， difitnah, 他被人这个污秽， dipenjarakan. 然后被抓下监牢， Dan tadi saya katakan sudah dipenjarakan dan dilupakan. 然后他在监牢里面，别人也把他忘掉。 Tetapi saudaraku, kita melihat ketika Yusuf mengatakan tidak, 当约瑟说不的时候， tidak ada rasa takut sekalipun. 他没有一点的惧怕， Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu benar di mata Tuhan. 因为他知道他所做的在上帝面前是对的。 Dia tidak membayangkan apa yang ada di depan dia. 他没有为他未来的后果想得太多， Dia tidak tahu kalau dia harus dimasukkan penjara berapa lama 他waktunya. 也不知道未来他要走多长的时间。 Tetapi yang pasti dia katakan, Tuhan, aku mau melakukan yang benar di hadapanmu. 但是他坚决的，他要做上帝的所要指示的。 Saudaraku, di zaman modern ini, 弟兄姐妹们，在我们现在这个， ternyata pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, 在我们社会的今天，我们也会经历许多的试探。 tantangan-tantangan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, 我们生活里面，我们成为上帝的儿女，也有许多的困难挑战， tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh Yusuf. 跟约瑟所面对的这些引诱是差不多。 Zaman modern ini, 在这个现代化的世界里面， dengan zamannya Yusuf, 跟约瑟的时代做一个对比， rentang waktunya itu begitu lama. 时间虽然差了那么长， Tapi ternyata tantangan itu pun berulang dan terjadi di zaman modern ini. 但是同样的，在我们现代的社会里面也发生同样的事情， Bukan yang muda saja, 不单单是年轻的， bukan yang sudah berumah tangga. 不单单只是那些已经有家庭的人， Sampai kapanpun kita menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu. 直到任何一个层面，我们每一个人在我们的环境里面都有这样的一个挑战。 Apakah kita pernah mengalami pencobaan dalam hal materi, saudaraku? 弟兄姐妹们，是否在物质里面我们有面对的引诱试探呢？ Pencobaan datang sekali kita bisa katakan tidak. 可能一次来的时候，我们能够说不， Tapi bagaimana ketika hal itu datang terus-menerus dalam kehidupan kita? 但是如果这个引诱不断的来引诱我们的话， Bukankah hari ini daya kehidupan kita, tingkat hidup seseorang sangat menjadi ukuran status dia? 岂不是今天一个人所拥有的钱财呢、地位呢，成为这个人成功的一个指标吗？ Banyak orang kepingin kaya, kepingin tercukupi akan materinya, bahkan berkelimpahan. 很多人都渴望有非常富裕的钱财， Itu tidak salah. 而且我们拥有多的钱财也不是错的。 Yang salah adalah bagaimana ketika kita mencapai itu dengan cara yang tidak benar. 错的就是如果我们用不法的手段去达到我们的目的， Bagaimana integritas kita? 我们的正直是怎么样的？ Apakah kita bisa dipercaya? 我们是不是值得人相信呢？ Apakah kita orang yang bertanggung jawab? 我们是否一个是负责任的一个人 Atau 呢？ sebaliknya kita adalah orang yang haus akan 我 kekuasaan? 们是否一个非常想拥有很大权力的人呢？ Sehingga semua cara kita lakukan. 以致我们不择手段去做呢？ Dengan cara itu jatuhkan orang lain, menghancurkan hidup orang lain, atau dengan cara apapun. 以致我们就要想毁掉别人，然后达到我们的目的。 Itu semua ada di sekitar kita. 这些诱惑都在我们周围充满着， Itu semua ada dalam kehidupan keseharian kita. 而且在我们生活的每一天里面都有类似的。 Siapapun kita, apapun profesi kita, 无论是我们什么样的一个人，或者做什么样的工作，都有这些诱 apapun 惑。 jabatan kita hari ini,
无论我们今天的职位是什么， itu menjadi pencobaan dan tantangan dalam keseharian kita. 这些都成为我们生活里面的一个挑战。 Demikian juga di dalam hal seks. 在这个性里面，男女之间的关系里面，同样也有这样的一个诱惑。 Saudaraku, hari ini tantangan dalam hal ini sangat luar biasa. 今天在这个性里面的诱惑是非常的大。 Terlebih lagi untuk anak-anak kecil, anak-anak yang muda, luar Boleh biasa se- tantangan ini. 孩子、儿童、年轻人也是同样有这样的一个诱惑挑战。 Ada anak SD kelas 5. 有一个儿童小学5年级 Ke sekolah dia bawa komik Shinchan. 在学校他带的那个蜡笔小新的那个图画 Zaman 图书， itu Shinchan lagi terkenal. 那个时候这个蜡笔小新这个图书本非常的出名。 Wah, karena dia bawa komik Shinchan, 他带着这个小新的图书 dia tunjukkan kepada teman-temannya. 给他的朋友们看 Wah, teman-temannya senang nih ada komik Shinchan. 他的朋友很喜欢看这个小新的图书。 Apa yang terjadi, saudaraku, dengan komik Shinchan ini? 那么图书里面有什么 Depan tidak salah, 前面的没有错， belakang tidak salah, 后面的也没错， yang di tengah yang salah. 中间出了问题。 Ternyata di komik anak-anak ini ada gambar-gambar porno yang diselipkan di dalamnya. 原来在这个图书里面中间呢有许多色情的图画掺在里面， Apalagi sekarang itu teknologi begitu maju luar biasa. 更何况今天科技那么发达， Dan kehidupan kita, anak-anak kita tidak terlepas dari masalah itu. 那我们青年人的生活里面就是都会用这些科技的产品。 Kita orang tua seringkali kalah canggih dengan anak-anak. 很多时候我们年纪大的，我们输给这些年轻人。 Kalau anak-anak ini tidak dilindungi, apa yang terjadi? 如果我 saudara? 们没有保护这些青年人，那么会发生什么样的事情？ Hari ini lewat SMS, 今天借着短信， banyak orang mencobai. 很多人试探。 Baru-baru ini terbongkar ada pelacuran lewat online. 刚刚我们发现到就是这个关于人家找妓女都经过网络可以找到， Belum lagi ketika situs-situs porno itu begitu banyak di dalam internet. 还有在这个网络里面有许多色情的网页 Siapa yang bisa mengendalikan itu semua? 谁能控制这一切呢？ Orang-orang yang sudah lebih dewasa 已经有年纪差不多大的人 hari ini berkembang di mana-mana di berbagai kota. 他们就是从一个地方到另外一个地方 Banyak hotel-hotel. 有许多的宾馆 Karena bisnis begitu maju, banyak orang yang ke kota ini, pindah kota ini, pindah kota lain. 因为现在商业那么进步，从一个城市到另外一个城市那么的方便 Membutuhkan akan sarana itu. 需要这个酒店。 Tetapi dengan perkembangan selanjutnya dibarengi hari ini banyak sekali pelacuran yang terjadi. 那么在酒店宾馆里面有准备这个色情的服务， Belum lagi tantangan yang lain, begitu banyak pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. 还有另外别的，我们生活里面充满许许多多各种各色的那个诱惑挑战。 Kalau kita berbicara pencobaan tidak akan pernah ada habisnya. 如果我们说关于这些的诱惑挑战是没完没了的， Tapi hal yang sangat penting yang harus kita miliki, 但是最重要我们要拥有的， pentingnya hidup beriman, percaya kepada Tuhan di zaman modern ini. 在这个现代化的生活里面，我们需要相信上帝，顺服上帝。 Izinkan saya bertanya kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. 我想向每位弟兄姐妹们发问： Siapa Allah yang engkau percaya dalam hidupmu? 你在你生命里面所相信的上帝是谁呢？ Allah mana yang engkau percaya dalam hidupmu? 在你的生活里面所信的上帝是谁呢？ Apakah engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus? 你是否真诚的相信耶稣基督呢？ Itulah satu-satunya 他是唯一的， yang menjadi pegangan hidup kita, 成为我们生活里面的指南， menjadi tempat untuk kita bersandar, 我们能够完全的依靠他， menaruh harapan kita. 我们可以相信盼望他。 Setiap saat kita perlu menaruhkan kepercayaan kita kepadanya. 每时每刻都把我们的信心交托在他的手中， Undang dia untuk
untuk menyertai hidup kita. 邀请他跟我们与我们同行。 Kemana saja kita pergi, 无论我们往哪里去， kapan saja, 什么时候， apapun juga yang kita kerjakan, 任何事情我们所做的， jadikanlah Tuhan itu pandangan hidup kita. 让上帝呢成为我们生活里面的一个伙伴。 Tanpa itu semua, kita akan rentan jatuh di dalam pencobaan. 如果没有上帝与我们同在，我们一定会非常软弱，以及跌倒在这个罪恶诱惑里面。 Ketika anak-anak saya menginjak remaja, 当我的孩子进入少年的时候， sebagai seorang mama saya juga punya kekhawatiran tersendiri. 成为一个母亲，我也有我的忧虑， Bagaimana pergaulan mereka? 他们的外面的交际怎么样？ Maka satu yang saya kerjakan, 所以我就做了一件事， saya undang anak-anak, 我邀请他们， saya yakinkan iman mereka. 我落实他们的所信的， Apakah mereka percaya Tuhan Yesus? 是否他们真正的相信耶稣？ Kemudian saya katakan bahwa Tuhan harus menyertai hidupmu. 以及我告诉他们，上帝一定要跟你们同在， Tuhan adalah pandangan hidupmu. 主就是成为你们生命里面的原则。 Saya katakan bahwa saya sebagai seorang mama tidak selalu bersama mereka. 我也对他们说，成为一个母亲，我也不能够一直的跟你们同在。 Mereka akan banyak hadapi tantangan-tantangan dalam hidup pergaulan mereka. 他们在他们的交际里面也会碰到许多的挑战。 Tapi saya selalu katakan, pandang Yesus, sertakan Yesus dalam kehidupanmu. 我对他们说，仰望耶稣，要与耶稣同行在你们生活里面。 Yang terakhir jemaat sekalian, 最后，弟兄姐妹们， berani tidak kita mengatakan tidak pada dosa? 是否我们敢对罪恶说不？ Saya hamba Tuhan, 我是一个神的仆人， kita semuanya sama. 我们其实一样的， Kita tidak ada yang kebal terhadap dosa. 我们对罪没有那个免疫的能力。 Pencobaan itu bisa selalu datang dan menjatuhkan kita. 那些试探会临到我们，让我们跌倒。 Tapi ketika kita belajar dari Yusuf, 但是如果我们学习约瑟的话， dia bisa dan mampu mengatakan tidak pada dosa. 他能够对罪恶说不。 Walaupun dari apa yang dia katakan, akhirnya dia menghadapi banyak sekali tantangan dan kesulitan. 虽然因为他说不，他后来面对了许多困难与挣扎， Tapi Tuhan yang sudah menyertai dia, 但是上帝已经与他同在， memampukan dia melewati 给 semuanya. 他力量可以经过这一切， Dan dalam kehidupannya, 在他的生活里面 ada sukacita dan berkat yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. 有他的喜乐，有上帝的祝福临到他。 Biarlah ini juga merupakan satu dorongan buat kita semuanya. 愿这些可以鼓励我们， Mari kita katakan tidak pada dosa. 让我们也对罪恶试探说不。 Ketika kita tidak mampu melakukannya, 当我们没有能力施行出来， ada Tuhan yang beserta dengan kita, yang bisa memampukan kita. 上帝与我们同在，给我们力量能够行出来。 Saya rindu bahwa setiap jemaat boleh selalu berkemenangan dalam kehidupan kita hari lepas hari dalam menghadapi tantangan dan pencobaan hidup. 我渴望弟兄姐妹们在你们生活里面所面对的一些困难挑战，我们能够得胜。 Tuhan memberkati firman-Nya, 愿 Tuhan 上 memberkati 帝 kita. 祝福他的话语，也祝福我们每一位。 Silakan Pak Bambang boleh berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Jika kami sungguh beriman kepada Engkau melalui Yesus Kristus, sekalipun kami sendiri dalam keadaan apapun juga, Tuhan Engkau mengasihi kami dan Engkau menyertai kami. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak Tuhan menyadari bahwa Tuhan menyertai kami, apa yang kami kerjakan itu semua anugerah Tuhan semata. Sehingga apapun karya kami, pergumulan kami, tantangan yang kami hadapi, kami mengutamakan Engkau. Kami bukan melakukan sesuatu tidak hanya mencari penghargaan daripada manusia atau supaya dilihat oleh manusia, tetapi melainkan Allah yang tahu dan Allah melihat kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak-anak Tuhan pagi ini hadir di rumah Tuhan. Mereka rindu ya Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, menjaga integritas kami di hadapan Tuhan. Sekalipun kami tahu sulit, baik godaan itu terus menerus setiap hari datang kepada kami, maupun kesulitan yang juga menyebabkan kami jatuh dan juga membuat kami takut. Tapi kami boleh berpegang kepada kebenaran.
karena Engkau menyertai kami, dan Engkau juga memberkati segala pekerjaan kami. Terima kasih, tolong anak-anakmu boleh diteguhkan dan dikuatkan melalui firman-Mu ini. Di dalam nama